Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Satu isu hangat hari ini. Seperti yang kita tahu, banyak rasuah di Malaysia yang perlu dibendung. Banyak jerung-berjerung yang perlu ditangkap. Sesuai dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan, yang di Pertuan Agong ke-17 juga pernah bertitah berkaitan dengan semua rasuah-rasuah di Malaysia ini. Akhirnya dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, Agong hadiah madu pada Azam Baki, simbolik suruh tangkap lebah. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada titah supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nombor satu negara yang juga tumpuan utama pemerintahan Baginda. Sebelum kita meneruskan di dalam artikel ini, adakah dengan ini semua jerung-jerung besar ataupun mana-mana pemimpin politik yang terlibat dengan rasuah yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah bakal ketakutan? Kita nantikan saja. Di dalam artikel ini lagi, sebagaimana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over. Now go catch the bees. Bulan madu beta sudah berakhir, sekarang pergi tangkap lebah. Titah Seri Paduka, seperti dimaklumkan di media sosial Baginda. Penganugerahan madu itu dibuat semasa Baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini, bertarikh 1 April. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertitah akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar. Setelah hampir tempoh bulan madu, Baginda juga bertitah bahawa Baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tamat tempo pemerintahannya. Tuan-tuan dan puan, sudah pasti banyak rasuah di Malaysia ini. Bahkan rasuah-rasuah ini yang melibatkan pemimpin-pemimpin politik. Adakah dengan ini, mana-mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah bakal ketakutan dengan titah yang di Pertuan Agong ke-17? Kita nantikan saja tindakan daripada SPRM selepas ini. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ini, salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan telah disebut ramai setelah nama menteri ini disebut-sebut kerana melibatkan satu perkataan, iaitu perkataan kafir, yang akhirnya mengundang ramai kecaman, ramai netizen yang mengecam kenyataan beliau. Nah, ada satu hari ini berita susulan berkaitan dengan perkara itu. Dalam artikel daripada Malaysia Kini, Fadlina akhirnya melakukan ini selepas ramai yang mengecam tindakan beliau baru-baru ini. Fadlina minta maaf tapi tiada kompromi pada pemfitnah. Menteri Pendidikan Fadlina Sidek hari ini membuat permohonan maaf susulan tularnya klip video pendek memaparkannya. Kononnya dia menolak penggunaan perkataan kafir. Oke, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum kita mengupas lebih dalam berkaitan dengan isu ini, apa komen anda berkaitan perkara ini? Sudah pasti kita mahu komen-komen yang membina, komen yang positif, di mana menunjukkan bahwa kita ini rakyat Malaysia bertolak ansur. Tapi apa yang dilakukan Fadlina ini mengundang banyak kecaman. Di dalam artikel ini, menurut Fadlina, selain klip video yang ringkas itu turut disebarkan ialah rekaan poster
menunjukkan seolah-olah dia menafikan ungkapan yang memang ada dalam Islam. Dakwaan tersebut katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkannya. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada mengguris perasaan mana-mana pihak atas kesalahpahaman, keterlanjuran kata, dan khilaf yang datang daripada kelemahan diri saya, katanya dalam kenyataan hari ini. Artikel ini diterbitkan pada 31 Mac. Dakwaan tersebut katanya dibuat di luar konteks sebenar dan menyimpang daripada apa yang dimaksudkannya. Menurut Fadlina, pandangan yang diberikannya itu dibuat dalam majlis tertutup ketika dia menyentuh kemelut penyebaran sentimen kebencian, sikap GUHLU, GHULUW melampau. Maafkan saya sekiranya saya salah menyebut perkataan ini. Dan gejala takfiri dalam kalangan segelintir masyarakat. Katanya sentimen jahat tersebut menular sehingga kepada anak-anak di sekolah dan ia tercetus hasil interaksi mereka dengan orang lebih dewasa yang mengambil pendekatan ekstrim. Saya sebutkan bahwa saya tidak membenarkan anak-anak saya menyebut istilah kafir yang mempunyai konotasi kebencian terhadap warga non-muslim yang hidup bersama-sama dalam negara tercinta. Jelasnya, pada masa sama ahli parlimen Nibong Tebal itu juga mengingatkan dia tidak akan berkompromi dengan sesiapa atau mana-mana pihak yang terlibat dalam fitnah terhadapnya. Saya tidak kompromi soal fitnah dan tuduhan jahat, serta kesengajaan penyelewengan konteks, lebih-lebih lagi ancaman keselamatan terhadap diri saya dan keluarga. Hakikatnya ia adalah suatu salah faham dan kesengajaan penyelewengan konteks sebagaimana dinyatakan sebelum ini. Sejak semalam tular dakwaan, Fadlina mengharamkan penggunaan kalimat kafir termasuk di rumah dan dalam kalangan anak-anaknya. Juga satu gambar yang tular di media sosial sebelum ini yang kita dapat lihat. Gambar Menteri Fadlina, dikatakan di sini perkataan kafir pun saya haramkan di rumah, saya tak ajar anak saya sebut kafir. Di bawah dikatakan anak sidek. Saya tidak pasti kalau ini memang benar kenyataan daripada Fadlina, namun perkongsian Fadlina yang terkini seperti yang di dalam artikel sebentar tadi saya sebutkan dari Malaysia kini. Akhirnya Fadlina minta maaf, tapi tiada kompromi pada pemfitnah. Persoalannya, adakah Fadlina boleh dikenakan tindakan undang-undang sehingga status beliau sebagai menteri boleh terjejas? Nah, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.